Yang ni golongan ini diasaskan oleh seorang ahli kalam, nama dia Abdullah ibnu Sa'id Al-Qattan. Abdullah ibnu Sa'id Al-Qattan, dan digelar sebagai Ibnu Kullab. Kisah kita dia tulis Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Bin Kullab belakang ni bukan nasab dia, gelaran dia. Yang ni Abdullah bin Sa'id yang digelar sebagai Ibnu Kullab. Pasal apa Ibnu Kullab? Pasal dikatakan dia ni kalau berdebat dengan musuh dia, dia ni sangat petah, seolah-olah dia boleh cangkok musuh dia. Hebatlah tu. Ya. Dianggarkan kewafatan dia sekitar 240 Hijrah. Imam Ahmad lepas itu sikit. Disebabkan dia ni lawan Mu'tazilah, maka macam kita fikir jugalah. Orang awam apa dia tengok? Oh, dia kata dia ni lawan Mu'tazilah. Macam Imam Ahmad dia. Hadis sunnah. Faham tak? Poin dia sekarang ni, bila dia lawan Mu'tazilah, pemikiran orang hadis sunnah. Orang awam fikir macam itulah. Dan disebabkan Abdullah bin Sa'id bin Kullab ni mempertahankan secara zahirnya akidah ahli sunnah. Mu'tazilah kata Quran makhluk, dia kata Quran bukan makhluk. Mu'tazilah kata Allah tidak di atas arasy, dia kata Allah di atas arasy. Mu'tazilah kata Allah tak berkata-kata, dia kata Allah berkata-kata. Mu'tazilah kata Allah tak melihat, dia kata Allah melihat. Tapi cara dia isbat sifat ini dengan menafikan fi'liyah, menafikan kesan sifat. Macam kita dah sebut tadi, nama Allah Ta'ala ada nama yang lazim dan muta'addi. Nama Allah Sami' dan Basir, dia muta'addi, tidak? Dia ada makna. Dan kita isbat nama tu As-Sami' Al-Basir, makna dia sama' dan basar, sifat. Dan kesan daripada sifat ni apa dia? Dia melihat dan mendengar. Maknanya kalau ada benda, Tuhan nampak. Kalau ada suara, Tuhan dengar. Itu makna. Tapi yang ketiga ni, Ibnu Kullab kata tak ada. Dia isbat sampai dekat had dua saja. Nama dengan sifat. Fi'il tak ada. Perbuatan tak ada, dia kata. Habis perbuatan Tuhan apa? Dia kata perbuatan Tuhan ni kejadian alam. Dia kata alam ni jadi sebab Tuhan, tu je. Tapi Tuhan tak buat apa-apa. Itu maksud. Aliran Kullabiyah ini, inilah alirannya apabila Abul Hasan Asy'ari ghafarallahu lah bertaubat daripada Mu'tazilah, beliau masuk ke Baghdad. Di Baghdad ataupun dia di Basrah, dia masuk ke Baghdad, dikatakan dia ambil akidah Ibnu Kullab, dan dia menyangka inilah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah benda yang telah ijma' oleh Asy'ariyah bahawa ajaran mereka berasal daripada ajaran Ibnu Kullab. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah bahawa ajaran mereka berasal daripada ajaran Abdullah bin Sa'id Al-Kullab. Tayyib. Jadi Ibnu Kullab, kemudiannya aliran ini bila dah banyak pengikutnya, Abul Hasan Asy'ari mengambil aliran ini dan menyebarkan kepada anak-anak murid yang berguru dengannya selepas dia keluar daripada Mu'tazilah. Dia karang kitab Al-Luma', karang kitab Al-Ibanah. Walaupun sebahagian ulama kata bila dia ambil aliran Ibanah, tulis Ibanah itu, dia dah banyak dekat dengan ahli hadis. Sebenarnya memang secara zahirnya dia dekat dengan ahli hadis, secara zahirnya. Golongan Asy'ariyah yang awal yang berguru dengan Imam Abul Hasan, mereka ini adalah golongan yang juga pada hakikatnya ahli hadis. Ini kita tidak nafikan perkara tersebut. Jadi ahli hadis. Mereka zaman itu memang orang yang mengambil riwayat hadis. Bahkan Abul Hasan Asy'ari sendiri seorang rawi hadis. Dia juga belajar hadis secara riwayat. Dan semua mereka ini memulakan perjalanan menuntut ilmu mereka dengan hadis. Maka bergurulah dengan Abu Hasan itu Ibnu Mujahid. Abul Hasan
At-Tabari. Abu Hasan At-Tabari bukan Ibnu Jarir At-Tabari ya. Ini Abu Hasan At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari wafat lebih awal. Ibnu Jarir wafat tahun 310 Hijrah. Abu Hasan Asy'ari wafat 324. Kan maknanya lewat. Adapun anak-anak murid ni seperti Ibnu Mujahid, Abu Hasan At-Tabari, Muhammad ibn Khafif Asy-Syirazi. Mereka ini berguru dengan Abu Hasan Asy'ari dan mereka ni ahli hadis. Ahli hadis. Dan juga mereka ini orang yang dikenali sebagai zuhud dan ulama. Kemudiannya daripada mereka ini beberapa orang tokoh ahli hadis juga berguru dengan mereka. Antaranya Muhammad ibn At-Tayyib Al-Baqillani dan juga Ibnu Fura. Jadi mereka ini berguru pula dengan 3 orang tokoh ini atau 2 orang tokoh ini. Dan kemudiannya Al-Baqillani menjadi seorang tokoh yang ternama dan besar dalam kalangan umat Islam. Al-Baqillani wafat pada 300 Hijrah lebih. Jadi dia wafat itu pada abad ke-4 Hijrah. Dan dia ini seorang yang masyhur kerana dia pergi berdebat di istana Adud Daulah. Jadi Al-Baqillani ini pergi berdebat dengan ulama-ulama sultan ini. Dan dia berjaya menang, menyebabkan sultan kagum dengan dia dan akhirnya dilantik menjadi guru kepada anak-anak dia. Bayangkan, dia seorang Sunni yang bukan Syiah maksud kita, tapi beraliran Asy'ariyah, berdebat jadi qadhi dalam kerajaan Syiah Zaidiyah. Jadi hebatlah. Dan dia juga kemudiannya menjadi perutusan kerajaan. Sebab ini memang cerdik, dia orang yang cerdik. Dihantar pergi berdebat dengan orang Kristian, orang Nasrani. Dia masuk jumpa orang Kristian, dia kata, apa habaq anak bini hampa semua? Padri-padri pun marah. Kami ada anak bini, dia kata. Kami orang suci. Oh, dia kata, Masya Allah, hampa semua suci, Tuhan ada anak bini. Dia kata. Hampa semua suci, tak ada anak bini, Tuhan hampa kata ada anak. Betul tak pula ada apa? Maryam pula jadi dia punya sahibah. Kan? Wal'iyadzubillah. Dia menang. Tak ada, orang Kristian semua tergamam, tak boleh kata apa. Tak boleh jawab balik. Itu saja, menang terus. Kan? Dia balik istana. Sultan berkata, macam mana kita nak kena sambut dia besar-besaran, dia menang. Tapi adat Bani Buih ni, kalau sampai depan sultan, dia kena cium tanah. Dia pun tak nak suruh sujud, tapi dia pun suruh cium tanah. Kan? Jadi sultan kata, confirm dah Al-Baqillani ni tak mau buat kan? Dia kata, macam mana nak suruh dia buat juga? Kan? Sultan buat bilik kecil supaya dia merangkak. Kalau dia merangkak, kan, dia tunduk lah, dia tunduk. Paling kurang nak dia suruh tunduk. Maka dia memang tak mau tunduk punya. Kan? Sebab dia orang ulama. Sultan buat bilik kecil, dia kena merangkak masuk. Al-Baqillani fikir, macam mana aku tak mau tunduk kat sultan ni, dia kata. Jadi dia masuk mengunduk kot punggung. Dia masuk mengunduk sampai keluar. Sampai depan sultan, dia berdiri tegak, baru dia beralih. Sultan tengok-tengok terkejut. Sejak tu sultan dah tak kisah dah. Kan? Al-Baqillani tak apa, tak ada masalah. Tak payah angkat sembah. Kan? Ini mana ulama dia pertahankan tauhid tak? Ala kulli hal, tapi Al-Baqillani macam kita kata dia ulama yang berajaran ilmu kalam. Ilmu kalam. Jadi Al-Baqillani ini mengembangkan ajaran Asy'ariyah. Kalau dulu dikenali aliran ini sebagai aliran Ibnu Kullab, sekarang dia telah menukar nama aliran ini kepada Asy'ariyah. Dan banyaklah ulama-ulama kemudiannya yang terpengaruh dengan aliran ini. Terpengaruh dengan aliran ini. Disebabkan yang pertama, ulama dia rapat dengan pemerintah. Ini faktor yang penting bagi menyebarkan apa-apa mazhab. Itu satu. Yang kedua, disebabkan mereka ini
menzahirkan diri mereka sebagai fuqaha ahli fiqh dalam mazhab-mazhab yang mu'tabar. Mereka menggunakan mazhab sama ada Maliki seperti Qadhi Al-Baqillani Maliki atau mazhab Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i? Sebab kemudiannya bila di hujung Bani Buih ini muncul kerajaan di Khurasan pula, kerajaan baru yang akan mengalahkan Bani Buih ini. Nama dia kerajaan Bani Seljuk. Kerajaan Bani Seljuk. Seljuk Raya, The Great Seljuk Empire. Jadi mereka ni cenderung mereka kepada Syafi'i. Cenderung mereka pada Syafi'i. So jadi dengan cara itulah ajaran Asy'ariyah ini boleh mendapat tempat dalam kalangan umat Islam. Dan terdapat sejumlah ulama yang memang mereka ini mengikut ilmu hadis, terpengaruh dengan aliran ini. Di antara tokoh-tokoh besar ilmu hadis, Ar-Ramah Hurmuzi, orang yang awal mengarang dalam mustalahul hadis, juga terpengaruh dengan aliran ini, dan sebagainya. Jadi maknanya Al-Baihaqi rahmatullahi alaih di antara tokoh ilmuwan hadis yang terpengaruh dengan aliran Asy'ariyah.